kita pagi dari sana. Dan kita lihat juga kalau kita nak kaitkan dengan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri semalam berkenaan allowance bagi petugas kesihatan khususnya sukarelawan kesihatan ini telah pun dinaikkan daripada RM50 kepada RM100 dan ini akan memberi manfaat kepada 19,000 sukarelawan kesihatan di seluruh negara. Ini orang kata boleh meningkatkan lagi kapasiti dan juga produktiviti sukarelawan kita kerana kita tahu sekarang ini BPV sudah pun dicadangkan untuk bergerak selama 7 hari seminggu. Kalau sebelum ni ada 1 hari untuk mereka berehat. Jadi disebabkan PPV mahu digerakkan, dioperasikan sehingga 7 hari seminggu dan kerana itulah allowance itu juga turut ditambah. Okey, seterusnya hari ini di Selamat Pagi Malaysia kita nak bercakap berkenaan dengan topik seterusnya iaitu vaksin. Bagaimana cabaran kita untuk meyakinkan rakyat dalam kita ingin mencapai immuniti kelompok. Seorang tetamu kami bawakan menerusi panggilan Skype iaitu Hazami Habibi selaku Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Okey, Puan. Puan, kalau Puan boleh kongsikan terlebih dahulu ialah topik kita sekarang ini bagaimana cabaran untuk kita berikan vaksinasi kepada masyarakat Malaysia. What are the local concern now? Apakah kebimbangan masyarakat tempatan terhadap vaksinasi ini sebenarnya? Terima kasih Syuhaidah. I think again tak berapa jelas tadi. Kebimbangan masyarakat tempatan, kenapa mereka masih lagi gusar dan juga tertanya-tanya tentang keberkesanan vaksin? Kegusaran I think bermula dengan tidak mempunyai kefahaman yang sepenuhnya dan juga berita-berita dari pelbagai sumber menyebabkan mereka mempunyai sikap tunggu dan lihat ataupun sikap ragu-ragu. Sebab semuanya berjalan serentak. Kalau kita tengok, dia boleh baca apa yang terjadi di luar Malaysia, apa yang terjadi di Malaysia. Jadi kalau dia tidak ada kefahaman yang tepat serta membaca sumber-sumber yang tidak tepat menyebabkan kegusaran ini berlaku. Kedua, sebab benda ni berlaku secara pandemik seluruh dunia. So ada dan vaksin-vaksin yang kita berikan kepada rakyat yang telah diluluskan ini adalah baru. So mungkin itu mereka ada sedikit kegusaran, tetapi program vaksin ni bukan satu yang baru di negara. Kalau kita lihat bayi daripada umur 10 hari sampailah ke 2 tahun setengah memang divaksinasi. Cuma sebab sekarang ni semuanya serentak dan benda ini baru menyebabkan adalah sedikit kegusaran kalangan rakyat. Baik Puan, sejak 24 Februari 2021 kita lihat bermulanya program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan kini sudah pun masuk bulan keempat bagi PICK ini. Jadi bagaimana Puan melihat tahap kesedaran masyarakat terhadap program vaksinasi COVID-19 ini? Saya nampak tahap kesedaran meningkat dan kita dapat lihat beberapa tanda-tanda positif daripada rakyat. Kalau kita tengok masa kita buka AstraZeneca kepada publik within 4 jam habis berapa 10 dos, itu menunjukkan rakyat ataupun masyarakat telah mula menerima dan memahami. Menerima dan memahami itu amat penting. Betul. Sebab bila dia lihat program ini berjalan dengan teratur, ada penerangan sebelum diberikan vaksin untuk kefahaman, untuk mereka sign consent form borang untuk membenarkan divaksinasi, menyebabkan tahap kepercayaan terhadap program ini meningkat. So saya nampak di situ sangat bagus dan sekarang ni jumlah vaksinasi harian juga meningkat. Kita pun dah mencapai 200,000 sehari. So sekarang kita nak target 300,000 ke 400,000 sehari. So dengan ini efisiensi akan bertambah dan rakyat juga sudah mula menerima dan memahami program ini dengan baik. So alhamdulillah. Kalau Puan boleh memberikan sedikit pandangan daripada Puan sendiri, bagaimana sebenarnya cara untuk kita meyakinkan masyarakat Malaysia yang berada di bandar dan juga luar bandar tentang kelebihan vaksin ini? Adakah terdapat perbezaan penerimaan tentang vaksin ataupun sebaliknya?
Kalau kawasan luar bandar, saya lihat pada awal-awal program fasa 2 bila kita buka kepada orang ramai, satu masalahnya adalah cara temu janji itu. Dia melalui MySejahtera mungkin tak ada capaian di kawasan luar bandar. Kedua, kekangan dari penduduk-penduduk itu sendiri. Mereka mungkin tak ada pengangkutan, tidak memahami bagaimana nak pergi ke PPV. Ketiga adalah kurang kefahaman atau penerangan lanjut mengenai kepentingan vaksinasi itu sendiri. Setengah tak tahu pun, di kawasan luar bandar dia tak tahu pun program imunisasi kebangsaan ni. Komunikasi tak sampai. Dan keempat, ni masih ada tapi dah berkurangan peratusnya, terpengaruh dengan berita negatif, tak mempunyai kefahaman yang jelas mengenai butiran yang dibaca. Yang ini bukan sahaja di luar bandar, di dalam bandar pun kita ada. So keempat-empat perkara ini perlu kita tangani. Sebab itu kalau kita lihat di luar bandar sekarang ni, yang tidak memahami dan mempunyai kekangan pengangkutan, kesihatan, bedridden, kita ada program di mana kita buat outreach. Ya, sekarang ni di bawah CITF kita ada jawatankuasa yang meluluskan NGO ataupun persatuan profesional ataupun organisasi kesihatan untuk pergi ke kawasan luar bandar untuk memberi suntikan, penerangan, outreach. So kita ada juga PPV yang pergi rumah ke rumah, ya, rumah ke rumah bagi yang bedridden, yang tidak boleh bergerak. So kita hantar PPV ke rumah. Kita juga ada PPV mobile. Baru-baru ni minggu lepas Institut Jantung Negara telah ke Johor dan telah memvaksinasi orang asli di kawasan Johor. So ini adalah antara pendekatan untuk kita meningkatkan rakyat menerima vaksin secara outreach, ya. So di bandar pula kita punya cabaran adalah mereka sangat peka dengan berita-berita terkini, tetapi bila didapatkan di dalam sosial media, dia menyebabkan ada salah faham ataupun kefahaman yang tidak menyeluruh, yang menyebabkan memberi isyarat salah kepada rakyat ataupun masyarakat secara keseluruhan. So ini adalah antara cabaran dan juga perkara yang dihadapi oleh JKJV dan juga CITF, dan kita tangani satu persatu cara terbaik untuk kita mencapai dan mendekati rakyat-rakyat supaya mereka mempunyai kefahaman yang sepenuhnya mengenai program ini. Seperti yang Puan nyatakan tadi, antara cabaran utama yang dilalui oleh pihak JKJV dan juga CITF adalah berkenaan cabaran untuk kita merungkai ataupun menangani isu-isu anti-vaksin ini, Puan. Jadi bagaimana kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar sana bahawasanya mereka perlu mendapatkan informasi dan juga fakta yang betul berdasarkan sumber yang sahih sahaja, bukannya melalui hebahan-hebahan daripada golongan anti vaksin yang tidak berfakta ini, Puan? Ya, betul. Sebab itu kalau kita lihat bila JKJV atau KKM dapati ada berita-berita yang tidak tepat, cepat-cepat kita kata palsu ataupun fake, supaya dia tidak kita dapat stop penularan tu dan rakyat start menilai dan memilih berita ataupun fakta yang tepat, ya. So uniknya pandemik COVID ni sebab semua berjalan serentak, ya, semua berjalan serentak, clinical trial, vaksin baru, ya, pandemik ni baru. So semua orang hendak membincangkan dan share. Lepas tu dalam vaksin ni pula menggunakan teknologi baru, mRNA. Jadi bila ada teknologi baru sebegini, orang nak mendiskusinya. Tetapi orang yang kita nak pilih untuk discuss adalah orang yang pakar. Bukan anybody kan boleh memberikan pendapat. Kalau kita tidak kekang perkara ini, menyebabkan kesalah tanggapan atau kesalahfahaman. So dalam keadaan dalam setahun setengah ni semua berlaku serentak. So bila semua berlaku serentak menyebabkan semua orang cuba untuk memahami, tetapi tidak tidak disandarkan dengan fakta. So saya juga dapat lihat ada perubahan trend sekarang di kalangan rakyat dan masyarakat sudah mula pandai dan bijak memilih sumber yang tepat.
supaya dia tidak ada kekeliruan. Bila dia keliru, masalahnya dia akan memberi impak kepada diri dia, keluarga dia sebab tidak ada kefahaman. So kita harap dengan cara ini kita dapat kekang dan kita dapat salurkan maklumat yang tepat. Yang pentingnya kebijaksanaan pembaca dan masyarakat untuk memilih maklumat yang tepat dan sahih yang telah disemak oleh pakar. Itu amat penting. Ya. So itu saya harap akan jadi satu budaya lah dalam masyarakat kita. Bagus info bila kita baca pembacaan yang banyak, tetapi kita perlu ada penilaian dan membezakan antara yang fakta dan bukan fakta. Kalau doktor dapat lihat mungkin sekarang ini situasi antara cabaran lain yang kita perlu hadapi untuk memastikan agar imuniti kelompok ini dapat dicapai. Kalau kita dapat lihat, Puan, keluarga kadang-kadang ada yang bergaduh, sahabat handai kadang-kadang ada yang berantakan di media sosial, berkomunikasi antara satu sama lain, memberikan fakta-fakta kenapa A, kenapa B. Jadi bagaimana situasi ini kalau Puan lihat sekarang ini, kita sebagai masyarakat Malaysia sebenarnya menghadapi satu musuh yang sama, tetapi dalam masa yang sama ia memberikan sedikit tekanan antara satu individu ke individu yang lain disebabkan oleh pemahaman tentang vaksinasi ini. Jadi apakah antara langkah utama sekali yang perlu kita laksanakan supaya tidak ada pertelingkahan yang boleh menyebabkan perpecahan antara kita dalam kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini? Pendekatan kalau luar bandar, saya nampak baru-baru ni saya lihat sudah ada pendekatan untuk mendekati ketua-ketua masyarakat. Ya, yang mempunyai pengaruh dan juga menjadi ikutan dalam masyarakat itu. Betul. So ini satu pendekatan yang baik, di mana kalau kita lihat di Terengganu, dia start dah buka PPV masjid. Dia punya target datang ke masjid, imam untuk divaksinasi. So bila dapat mengurangkan kebimbangan, kegusaran bila ketua-ketua ini sendiri ke hadapan dalam masyarakat dia dan menunjukkan contoh yang baik menerima vaksin. So ini adalah satu pendekatan di luar daripada komunikasi. Sebab kalau kita communicate and give the information, kita bagi maklumat, hanya orang-orang yang tertentu sahaja membaca. Dan yang berdebat di atas talian ni, yang nak memilih ni, apa sahaja yang telah diluluskan oleh NPRA, tak kira lah dari Pfizer ke, dari Sinovac ke, ataupun lain-lain vaksin, semuanya mempunyai keberkesanan yang sama. Tapi kadang-kadang ada juga yang bertengkar ataupun mengenai brand vaksin pun jadi untuk dia orang untuk mereka berdebat mengenai ini. So kita kena lihat perkara ini secara terbuka dan kita juga kena lihat apa yang kita lakukan ini adalah yang terbaik untuk rakyat. Kalau rakyat boleh memikirkan dan dapat menerima program ini secara keseluruhan, saya rasa perdebatan ataupun konflik yang berlaku di antara rakan dengan rakan yang menyatakan bahawa Pfizer lebih baik daripada Sinovac ataupun yang lain-lain ataupun pendekatan tunggu dan lihat, ini adalah perkara-perkara yang kita boleh atasi dengan strategi mendekati pemimpin tempatan, terus berkomunikasi melalui media sosial dan juga media, dan juga media sendiri perlu kurangkan perkataan-perkataan yang boleh mengelirukan rakyat seperti pandemik, epidemik. So bila dia dengar perkataan ini, ada golongan yang terus takut. Ya, so bila kita berkomunikasi dengan cara lebih mudah untuk mereka faham, itu adalah pendekatan yang terbaik bagi mengurangkan konflik-konflik ini berlaku. Dan kita lihat di media sosial, Puan, antara yang menjadi perhatian masyarakat kita adalah berkenaan topik kesan sampingan vaksinasi ini. Padahal kita perlu melihat perkara ini daripada sudut yang lebih positif, iaitu kesan sampingan apabila kita dijangkiti COVID-19 lebih tinggi berbanding kesan sampingan kita apabila divaksin. Jadi pandangan Puan terhadap perkara ini yang perlu kita war-warkan, perlu kita memberikan pencerahan kepada masyarakat dalam hal ini, Puan. Ya, sebabnya satu-satu insiden tentang kesan sampingan bila dia publicize, diwar-warkan dengan secara besar-besaran, kesan yang positif tu tenggelam. So kita
faham tentang kesan yang positif. Memang ada risiko. Sebab itu di setiap PPV akan diterangkan mengenai kesan, akan dinilai mengenai penerima itu boleh menerima atau tidak, golongan-golongan mana yang tidak, semuanya telah ada dalam step-step di setiap PPV yang perlu dibuat. So kalau kita war-warkan satu-satu kes terpencil sebagai gambaran keseluruhan, ini adalah tidak tepat. Ya, so kita harap lebih banyak berita-berita positif yang menunjukkan bagaimana warga tua, warga emas, warga OKU juga mengambil vaksin. Mereka ingin melindungi diri mereka dan masyarakat mereka dan keluarga mereka. Bila kita dapat tunjukkan ini ke dalam masyarakat, insya-Allah saya rasa slowly perkara-perkara negatif ini dapat dikurangkan. Kita tidak nafikan ada risiko, dan dari awal dalam program emergency COVID kita nyatakan secara jelas kesan-kesan sampingan yang sedikit macam demam, tangan yang disuntik rasa sakit sedikit sehari 2 hari, itu adalah kesan-kesan sampingan yang biasa. So ini kita jelaskan sejelas-jelasnya supaya rakyat tidak keliru. Bila dengar je satu tu dia dah terus negatif. Itu yang menyebabkan kita kita tidak mahu mereka menerima berita-berita yang tidak dikupas secara jelas. So saya harap perkara-perkara yang dikongsi di media sosial oleh orang-orang persorangan perlulah difikirkan, sebab mereka tidak mempunyai kepakaran untuk membuat satu-satu kesimpulan. So kadang-kadang boleh mengeliru orang ramai. Puan, antara cabaran lain juga apabila kita ingin meyakinkan rakyat tentang program vaksinasi ini adalah fake news, berita palsu. Kadang-kadang di WhatsApp kan banyak naratif dalam bentuk penceritaan tentang seseorang individu itu, bagaimana ia menghadapi COVID-19, juga kesan sampingan dan sebagainya. Jadi pendekatan naratif itu kita tidak lebih kukuh jika dibandingkan dengan pendekatan yang diambil oleh pihak media untuk menyampaikan, untuk membincangkan topik-topik seperti ini di TV dan juga di media sosial dan sebagainya. Jadi pada pandangan doktor, bagaimana sebenarnya kekuatan berita palsu ini boleh Puan, pada pandangan Puan, bagaimana sebenarnya kekuatan berita palsu ini menyaingi medium-medium dan juga cara lain untuk kita memberikan maklumat yang lebih lanjut tentang vaksinasi kepada masyarakat Malaysia? Itu sebab saya rasa kebijaksanaan masyarakat dan rakyat amat penting di sini. Sebab cara naratif atau penceritaan berita-berita palsu ni memang nampak menarik. Ya, sebab dia tak ada fakta. Dia hanya bagi satu gambar, satu insiden, and then dia buat satu dua ayat ini, dan rakyat senang nak faham sebab dia mudah dan tak ada jargon, tak ada teknikal, tak ada data. So itu menyebabkan satu tarikan. So pada kita yang bertanggungjawab untuk memberikan maklumat dan komunikasi dan info, kena juga mengubah cara kita menyampaikan. Sebab itu kita gunakan video-video logat daerah supaya kita boleh mendekati orang-orang ini. So pendekatan komunikasi yang lebih mudah, yang kurang saintifik, mungkin menjadi satu cara yang terbaik untuk kita ke hadapan. Macam Selamat Pagi Malaysia, tiap-tiap hari akan menyatakan ini adalah satu medium atau platform yang terbaik yang kita boleh sampaikan, tapi kita kena selang-selikan dengan benda yang boleh menarik perhatian pendengar, seperti video ataupun karikatur, benda-benda begini yang menarik. Kalau kita lihat sifat pembaca, dia suka yang mudah. So ini menyebabkan cabaran, nampak macam the fake news lebih dapat perhatian daripada the real news. So kita kena ubah. Ini adalah strategi komunikasi yang perlu kita pertingkatkan oleh CITF, DKJAV dan semua kementerian. Kalau kita lihat sekarang ni melalui program-program outreach yang kita jalankan, kita akan pergi 3 hari lebih awal sebelum kita bawa vaksin ke kawasan itu untuk kita start communicate. Ini salah satu cara untuk kita beri maklumat yang tepat kepada kumpulan sasaran yang kita nak sasar dan dapat mengurangkan impak
fake news yang berleluasa di dalam sosial media. Baik, itu antara sedikit perkongsian berkenaan bagaimana cabaran Akademi Sains Malaysia untuk meyakinkan masyarakat Malaysia terhadap kepentingan dan juga kebaikan vaksin. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Hazami Habib, Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Sains Malaysia atas perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, itu dia sikit sebanyak berkenaan bagaimana cabaran yang kita perlu hadapi untuk meyakinkan rakyat tentang program vaksinasi. Kita akan berehat seketika kembali selepas ini. Ada topik berkenaan bagaimana untuk kita mencegah bunuh diri dan juga memberi sokongan emosi terhadap keluarga dan rakan-rakan di kala kita sedang menghadapi pandemik COVID-19. Jangan ke mana, kembali selepas ini.